Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai dari agensi kerajaan di daerah Bentong, dan juga terima kasih kepada Majlis Daerah Bentong, Majlis Perbandaran Bentong, dan juga kepada Jabatan Mufti Pahang kerana memberi peluang untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat tentang tajuk. Ada dua tajuk hari ini. Yang pertama sekali, kesesatan dunia perbomohan. Yang kedua, amalan hipnosis dan kesannya kepada akidah. Untuk makluman hadirin hadirat, apa yang saya akan bentangkan pada pagi ini, dua kertas kerja ini merupakan apa yang saya telah bentangkan di negeri Kelantan pada akhir bulan September hari itu. Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan tentang juga tajuk yang sama, kesesatan dalam dunia perbomohan dan juga hipnosis dari sudut akidah. Baik, hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, tajuk yang saya bawa pada pagi ini bukan hanya berkisar kepada ruang lingkup amalan, konsep, definisi dan sebagainya. Bahkan saya akan pergi lebih daripada itu, iaitu apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa untuk menangani isu ini. Saya yakin di dalam kalangan kita ini pasti pernah mendapatkan rawatan daripada para pengamal perubatan tradisional dan komplementari, termasuklah daripada pengamal perubatan Islam. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsi pada pagi ini dapat dijadikan sebagai suatu pedoman, panduan untuk kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan sekerja kita dan juga masyarakat setempat. Kerana isu ni telah kedua-dua isu ni telah saya bentangkan dalam muzakarah fatwa kebangsaan. Sebab kami telah bangunkan beberapa kaedah untuk pembanterasan. Untuk kesesatan dunia perbomohan ini, kami bangunkan satu produk dinamakan iShifa, iaitu suatu instrumen untuk mengukur sama ada pengamal itu betul-betul patuh syariah atau tidak. Dia umpama sijil halal. Itu telah kami bentangkan dalam muzakarah fatwa kebangsaan. Dan yang keduanya tentang penggunaan hipnosis, juga saya telah bentangkan dalam muzakarah fatwa kebangsaan dan telah ada fatwa tentang perkara tersebut. Sebab saya melihat perkara ini banyak berlaku dalam masyarakat dan bahkan kita pun terkeliru sama ada ianya dibolehkan atau tidak. Baik, saya pergi pada tajuk yang pertama, iaitu kesesatan dalam dunia perbomohan. Tuan-tuan boleh tengok dalam kertas kerja saya, apa yang ada dalam kertas kerja saya itu adalah ringkas, itu adalah versi penuh. Apa yang ada dalam slide ini adalah ringkasan saja. Jadi kalau tuan-tuan boleh tumpukan kepada slide ini, insya-Allah secara ringkas tuan-tuan boleh faham apa yang ada dalam kertas kerja. Baik, kesesatan dunia perbomohan. Oh, ini dia tak boleh tangkap ke? Ya, jaraknya sepatutnya 10 meter dia boleh.
Ya. Okey. Oh, dia kena pusing sikit. Baik. Yang pertama sekali, institusi perbomohan seluruh dunia, kita kena ingat bahawa kewujudan bomoh, pawang, dukun, pengamal-pengamal perubatan tradisional bukan hanya terdapat dalam masyarakat kita sahaja di Malaysia. Bahkan kalau kita pergi merata dunia ni, akan ada suatu institusi perbomohan, tak kiralah apa nama. Kalau contoh di Afrika, di Gelas Sanggomas, ada banyak lagi versi namanya. Kalau di Nepal, Jakri. Kalau di negara barat, sorcerer, witch, dan berbagai-bagai nama lagi. Baik. Dalam masyarakat, dalam masyarakat, sekejap Dalam kajian yang dilakukan oleh pengkaji barat, namanya Walter William Scott, beliau telah mengkaji tentang amalan perubatan tradisional di Malaysia pada tahun 1960-an dan telah menghasilkan satu buku bertajuk Malay Magic. Ini tengok orang putih Mak Saleh dah buat kajian tentang amalan-amalan perubatan tradisional dalam negara kita. Apa dia kata? Kata William Scott ini, pawang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat besar dalam masyarakat Melayu. Dijadikan rujukan ketika hendak membuka tanah dan menanam padi, menjaga tanaman, menjaga harta dan keturunan mereka. Katanya lagi, the pawang is a functionary of great and traditional importance in a Malay village, though in places near towns the office is falling into abeyance. Ini yang paling penting. The pawang is still a power. Pawang ni dikira sebagai suatu institusi yang berkuasa and regarded as part of the constitute order of society. Dikira sebagai suatu institusi yang diiktiraf dalam masyarakat, without whom no village community would be complete. Yang mana kalau tak ada pawang, dukun, bomoh dalam masyarakat, dikira masyarakat itu tidak lengkap. Maknanya dalam masyarakat Melayu kita ada orang yang digelar sebagai imam, bilal, ketua kampung. Pawang ni salah satu institusi yang diiktiraf dalam masyarakat Melayu. Baik. Itu dalam masyarakat kita. Kita tengok dari sudut Islamnya, sebelum kedatangan Islam, institusi perbomohan di zaman jahiliah berlaku berluasnya pengaruh penggunaan bomoh, pawang, dukun ini dalam institusi dalam masyarakat jahiliah, sehingga Allah Subhanahu taala menegaskan dalam surah At-Tur ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakkir fama anta binikmati rabbika bikahinin wala majnun. Wahai Muhammad, berilah peringatan, ingatlah bahawa fama anta binikmati rabbika, dengan nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kamu, kamu bukanlah pawang, bukanlah bomoh, bukanlah dukun, dan kamu bukan orang gila. Sebab masyarakat Arab jahiliah percaya seseorang yang mendapat perkhabaran gaib ni dari langit, mereka ini adalah yang terdiri daripada pawang-pawang dan dukun-dukun. Allah kata bukan, Nabi Muhammad bukan pawang. Perkhabaran gaib itu adalah wahyu, bukanlah cerita daripada syaitan atau jin. Dalam hadis, wa an Sufyah binti Abi Ubaid, wa an Safiyah binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ata arrafan, sesiapa yang datang kepada dukun, pawang atau bomoh, fasa'alahu an syai'in, dan dia bertanya tentang sesuatu, mana minta ramalan atau bertanya tentang perkara gaib, fasaddaqahu, dan ia mempercayai apa yang dikatakan oleh pawang tersebut, lam tuqbala lahu salatan arba'ina lailah, tidak akan diterima solatnya 40 malam. Maknanya Nabi sendiri menyebut tentang adanya institusi pawang ini, dan Nabi kata tak boleh percaya kepada golongan ini. Boleh tolong tekan. Saya rasa dia punya ni jarak jauh sangat.
Baik, dalam masyarakat Melayu, apabila sebelum kedatangan Islam, pengaruh agama Hindu dan agama Buddha dalam amalan perbomohan di tanah Melayu sangat meluas. Kita lihat banyak kaedah-kaedah amalan perubatan itu mempunyai pengaruh-pengaruh daripada agama Hindu. Baik, ini tinjauan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tentang penggunaan khidmat perawat PTK. PTK ni ringkasan kepada perubatan tradisional dan komplementari. Baik, 69.4, hampir 70% rakyat Malaysia pernah menggunakan khidmat pengamal perubatan tradisional dan komplementari sekurang-kurangnya sekali sepanjang hayat. Maknanya hampir 70%. Kalau dalam dewan ini ada 100 orang, hampir 70 orang daripada kita pernah bertemu, sama ada bomoh ke, pawang ke, ustaz ke, kiai ke, tuan haji ke, mana bukan doktor di hospital lah ni. Kita bertemu dengan perawat-perawat tradisional, perawat-perawat alternatif, komplementari, alopati, homopati dan sebagainya. Maknanya 70% daripada kita pernah bertemu dengan perawat tradisional dan komplementari. Dan kajian dilakukan oleh World Health Organization, WHO, 40% populasi dunia menggunakan perkhidmatan pengamal PTK dalam penjagaan kesihatan mereka. Baik, bila kita tengok isu tu terlalu meluas, hampir 70% masyarakat kita gunakan khidmat ini, maka timbul isu dan masalah. Terdapat pengamal perubatan tradisional komplementari yang menawarkan rawatan atas nama pengubatan Islam tetapi menggunakan kaedah dan bahan yang bertentangan dengan syarak. Ianya bukan sahaja mengelirukan masyarakat, malah turut membawa kepada penyelewengan dari ajaran Islam yang sebenar. Ini masalah yang kita perlu tangani. Jadi kehadiran tuan-tuan, puan-puan pada pagi ini mudah-mudahan memberi suatu pencerahan dan tuan-tuan boleh bawa ilmu ini kepada masyarakat di sekeliling. Dan atas dasar inilah maka kami membuat kajian tentang bagaimana kita nak mengatasi masalah penyelewengan dalam kalangan pengamal perubatan tradisional ini. Ini contoh 9 contoh kes bomoh yang tersesat. Istilah bomoh ni kena faham sama ada bomoh ni boleh merujuk kepada bomoh tu itself tu, himself tu bomoh, atau dukun, atau pawang, ataupun zaman sekarang ini mereka tukar nama. Nak lakukan dia punya perkhidmatan, ditukar nama daripada bomoh jadi perawat Islam. Sebab kami jumpa ramai jugalah kiai-kiai, ustaz-ustaz, mereka guna nama ustaz, tuan haji, tapi rawatan yang digunakan menyalahi akidah dan juga syariah. Kalau salah dari sudut syariah kita boleh terima lagi, maknanya boleh bertaubat. Tapi kalaulah penyelewengan itu berkaitan akidah, maka tidak ada dosa yang Allah akan ampunkan. Syirik atau penyelewengan akidah adalah dosa yang Allah tidak akan ampunkan. Jadi kena hati-hati dalam mendapatkan rawatan ini. Okey, penyelewengan pertama ialah meminta pertolongan jin. Kita mungkin tak nampak apa yang dibuat oleh bomoh. Saya ambil contoh cerita. Ni cerita yang benar-benar berlaku. Saya namakan Tok Bomoh ni Tok Moh lah, senang. Tok Moh ada sebuah dusun durian yang ditanam dengan pokok durian musangking. Setiap kali musim durian, kebunnya sering menjadi sasaran pencuri durian. Tok Moh mengambil segenggam tanah dusun itu dan dititiskan darahnya sambil membaca mantra memuja jin. Semenjak itu, buah duriannya tidak pernah dicuri kerana pencuri akan nampak seolah-olah lembaga menyerupi Tok Moh ada di setiap batang pokok durian. Kata Tok Moh, itulah jin yang dia seru untuk jaga dusunnya. Katanya lagi, minta tolong jin tidak mengapa, ia sama saja seperti kita minta pertolongan dari manusia untuk menjaga rumah dan harta kita. Pandai Tok Bomoh ni dia pandai berhujah. Maknanya boleh dia kata, sebabnya sama je minta tolong manusia. Cuma minta tolong manusia ni kena bayar. Untuk guna jin kena bayar juga, tapi dengan darah.
Sebenarnya amalan ini tak boleh. Amalan ini tak boleh berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jin ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada di kalangan manusia, pemimpin-pemimpin dari kalangan manusia itu yang minta pertolongan daripada pemimpin daripada jin dan bertambah kepada mereka itu kesesatan. Jadi ingat walaupun diberi pertolongan, diberi kemudahan, sebenarnya di sebalik kemudahan yang diberikan itu ada balasan yang kita kena bayar. Biasanya orang yang ada berkawan dengan jin ini, minta bantuan jin ini, di akhir hayatnya akan mengalami berbagai-bagai masalah. Dia umpama kita minta tolong Along, dia bagi pinjam, kita pinjam daripada dia 1,000, tapi kena bayar 10,000 dan berganda-ganda. Itulah muslihat jin. Jadi sebab tu firman Allah Ta'ala ni menunjukkan bahawa tak boleh minta tolong jin. Penyelewengan yang kedua, tadi minta tolong, yang ini bersahabat, dia bersahabat dengan jin. Tok Moh mengaku mempunyai sahabat dari kalangan jin. Setiap kali dia ingin melakukan rawatan, maka akan diseru sahabatnya datang membantu. Menurut Tok Moh, jin tersebut adalah jin Islam dan jin itu sedia berkhidmat kepadanya. Kata Tok Moh, bersahabat dengan jin tak mengapa, asalkan kita jadi tuan. Lagipun Allah suruh kita bersilaturahim dan bertolongan dalam perkara kebajikan. Ni Tok Moh gunakan dalil-dalil daripada Quran untuk membenarkan perbuatan beliau. Saya tengok di Kuantan di area Bukit Rangin ada seorang ni, dia haji. Bila dia rawat pesakit ada pesakit cerita bila dia datang nak dapatkan rawatan, haji ni akan baca kemudian dia akan tengok kat pintu. Masuk dia kata. Pesakit ni pelik, siapa yang disuruh masuk? Lalu ditanya pada haji ni, haji panggil siapa? Tu wali Allah Syekh Abdul Qadir Jalani dah sampai. Nampak dia punya kelentong menggunakan nama wali-wali Allah. Dan kadang-kadang dia kata tu Nabi Adam dah datang. Itu antara contoh-contoh penipuan dalam amalan perubatan tradisional dan komplementari. Baik, dalil yang tidak membolehkan perkara ini ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 128. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan pada hari kami kumpulkan mereka semua, iaitu jin dan manusia. Ya ma'syaral jin, wahai sekalian jin. Allah berfirman kepada jin di hari akhirat nanti, qadistaksartum minal ins, kamu telah mengambil ramai pengikut daripada kalangan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, maka berkatalah rakan-rakan sahabat-sahabat jin ini daripada kalangan manusia ini, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din, kami dapat manfaat sesama kami ni, kami bersahabat ni dapat banyak manfaat. Dia bantu aku bantu dia. Wa balagna ajalana allazi ajjaltalana, dan telah sampai masa kami mati. Maka apa kata Allah? Qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah, nerakalah tempat kamu tinggal. Disebabkan kamu dua ni, jin dan manusia ni yang bersahabat ni, bekerjasama ni, kamu semua masuk neraka dan kekal dalamnya kecuali apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sebab tu tuan-tuan kalau kita ada rakan-rakan ke ahli keluarga yang bersahabat dengan jin ini, bagi tahulah, kata buanglah, sebab kita bimbang. Di dunia ni memang kita senang, tapi di akhirat nanti nerakalah tempatnya kalau kita tak bertaubat. Baik, penyelewengan yang ketiga iaitu memakai khadam ayat atau qorin. Ini juga satu benda yang selalu ditimbulkan oleh masyarakat dan selalu ditanya. Kita tengok cerita ni cerita betul. Tok Moh mengaku mempunyai khadam ayat kursi yang bernama Malik Kandias. Agak-agaknya tuan-tuan mungkin tahu kot nama Malik Kandias. Caranya ialah dengan membaca ayat kursi dalam bilangan tertentu selama 3 malam, bermula selepas solat Isyak pada malam Sabtu sehingga hari Isnin dengan keadaan berpuasa. Kata pengamal ni, dia kata dia akan puasa 3 hari ni tak makan langsung. Bukan puasa macam yang Nabi ajar, maknanya waktu sahur
masuk maghrib berbuka, ni tak, 3 hari 3 malam tak boleh makan apa-apa, kecuali ada yang sebahagiannya mengamalkan makan nasi putih saja dicampur garam, dan ada yang kata minum air sahaja. Jadi puasa ni macam pati geni ataupun puasa mutih. Pada hari terakhir, datanglah khadam tersebut dengan membawa sebentuk cincin emas untuk dipakaikan pada jari manis kiri Tok Moh. Tok Moh ni dia dah amal, datanglah si khadam ini bawa cincin emas, dipakaikan pada jari kiri Tok Moh. Tok Moh kata tak apa guna khadam, sebab khadam ayat ini dari kalangan malaikat. Lagipun ia datang dengan bacaan ayatul kursi dalam keadaan berpuasa. Ni nampak penyelewengan menggunakan agama untuk tujuan membenarkan amalan ini. Bahaya tuan-tuan, sangat bahaya. Sebab tu kalau dikatakan khadam ayat surah Al-Ikhlas, ayat kursi, janganlah amalkan, walaupun nampak itu Islami. Tuan-tuan tengok, dalam 1000 kebaikan ataupun dalam 10 kebaikan, diselit satu sahaja perkara keburukan, habis amalan kita. Contoh baca ayat kursi baik, puasa baik, tapi satu benda, iaitu dia kata ni cincin emas, pakai jari manis. Lelaki diharamkan memakai emas. Kita tak perasan benda tu, tapi kita ini bagus pertolongan jin Islam, kita pakai. Kita telah melanggar satu perkara yang Allah haramkan, maka tak boleh. Mula-mula kita rasa macam bagus, tapi lama kelamaan dia akan suruh buat berbagai-bagai lagi perkara yang haram. Apa dalilnya? Dalam surah Az-Zukhruf ayat 36-37 Allah berfirman, wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang sesiapa yang berpaling daripada pengajaran yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, kami akan adakan baginya syaitan, dan syaitan itu jadi qarin. Tuan-tuan kena ingat, qarin ni ada dua bentuk. Pertama, qarin yang asal-asal lahir bersama-sama manusia. Dalam kes ni Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Tidak ada seorang daripada kamu kecuali lahir-lahirnya Allah dah hantar satu qarin daripada jin dan satu qarin lagi daripada malaikat. Ini hadis sahih Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada dua perawi riwayat. Jadi ada qarin daripada jin dan qarin daripada malaikat. Dua-dua ini lahir sejak lahirnya manusia. Ini yang asal. Tapi yang ini syaitanan fahuwa lahu qarin, ini syaitan ini adalah qarin jadian. Dia datang kerana kita seru. Macam tadilah kita amalkan ayat khadam, ayat kursi, khadam surah Al-Ikhlas, dia datang dan dia jadi qarin. Tapi qarin ini apa dia buat? Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya mereka itu, iaitu qarin syaitan ini, akan menggelincirkan kamu, menyelewengkan kamu daripada jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka mereka itu dalam keadaan betul. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang kata ilmu khadam ayat boleh, sebenarnya tak boleh. Mereka ambil ilmu ni daripada kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra tu karangan Ahmad Al-Buni, memang banyak ilmu-ilmu sebegini. Dia datang ke Malaysia, kitab tu datang ke Malaysia, ditukar nama jadi Pati Insan, Hakikat Insan, Tajul Muluk dan sebagainya. Jadi kena hati-hati. Baik, seterusnya perkara keempat yang sering juga dijadikan yang merupakan penyelewengan dalam yang diamalkan oleh pengamal perubatan tradisional dan komplementari ini ialah memakai tangkal, azimat, pendinding atau wafak. Dia beza. Tangkal ini biasa benda yang digantung, diikat. Azimat ini biasa dalam bentuk bungkusan yang disimpan dalam poket, ditampal dekat diletak di dalam purse, dalam kereta. Kalau wafak ni lebih berbentuk rajah-rajah menggunakan huruf hijaiyah ayat-ayat Quran. Tok Moh sering diminta oleh pelanggan untuk membekalkan mereka dengan sesuatu untuk dijadikan pelindung, pelaris, pengasih, penguat semangat, kebal, tambah power dan lain-lain.
Tuan-tuan ada beli benda-benda macam ni? Di Bentong ni kat mana? Tak ada tempat popular kat tuan-tuan? Kalau di Kuantan tu ada satu tempat namanya Taman Kerang. Kalau Kuantan yang biasa turun Kuantan tahulah, depan Masjid Negeri Taman Kerang. Dijual macam-macam benda. Saya pernah pergi tengok hari tu, dijualnya minyak bulu perindu, siling tongkat. Tuan-tuan tahu siling tongkat yang besar ni lebih kurang, atau dipanggil juga shilling Yasin. Dia ada Yasin 3, Yasin 5, Yasin 7, Yasin 9. Tengok berapa jumlah Yasin yang ditulis pada shilling tersebut. Dan biasa digunakan untuk pelaris. Masa saya pergi tengok tu, saya survey tu, saya tanya pada brother yang jual ni. Saya bilang shilling tu lebih kurang ada 25 keping 25 keping shilling Yasin 3, Yasin 5. Saya tanya, bang, shilling ni nak buat apa bang? Dia kata, saya jual ni untuk pelaris. Siapa-siapa yang nak laris perniagaan, beli ni simpan. Harga berapa satu? RM25 hingga RM250. Okey, tak apalah. Saya tengok je, saya pun jalan pusing, setengah jam saya datang balik dekat brother ni. Saya bilang 25. Dalam hati saya kata, dia jual pelaris, tapi barang dia pun tak laris. Tuan-tuan boleh nampak penipuan dan penyelewengan dalam kegiatan ini. Jadi perkara yang sama berlaku dalam dunia ni. Maka Tok Moh pun buatlah tangkal dalam bentuk bungkusan, kertas, cebisan kain, kulit haiwan, kepingan besi, batu permata, kayu dan pakaian. Kata Tok Moh, ia dibenarkan kerana ia adalah ikhtiar. Tok Moh juga kata yang dibuat itu bukan tangkal azimat, tapi ta'wiz, wafa, istighasah, isti'anah dan sebagainya. Digunakan potongan ayat Al-Quran, huruf-huruf dan angka tertentu. Kononnya semua itu sebagai satu ikhtiar sahaja dan bertujuan untuk mendapat keberkatan dan perlindungan dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis. Tuan-tuan, hadirin hadirat, ada tak pergi Mekah balik beli kelambu Kaabah? Siapa yang tak beli, angkat tangan. Semua beli. Siapa tak beli, angkat tangan. Tu mana, tak apa, saya gurau je tuan. Ada yang beli tasbih koka. Kawan saya pergi Mekah beli tasbih koka, harganya RM12,000. Tasbih koka. Kata penjual tu, ni tasbih koka ni kayunya diambil daripada bahtera Nabi Nuh, tak dimakan usia. Kemudian dia boleh dijadikan tangkal. Bukan dia sebut tangkal, dia kata pendinding daripada gangguan makhluk jin dan syaitan. Kalau orang tengok jadi gerun dan sebagainya. Itu dakwaan-dakwaan yang biasa dibuat. Tuan-tuan, kerajaan Arab Saudi bila diturunkan Kaabah, ke mana dibawa kelambu tu? Disimpan, bukannya dibagi pada orang yang ada situ, gunting-gunting bagi jual pada kita, ni kelambu Kaabah. Tak ada pun. Jadi kita tertipu. Saya ingat masa saya pergi Mekah dulu pun ada orang di sana, orang Indonesia, dia offer 200.5 satu keping kelambu Kaabah. Dia kata ni bagus, simpan dalam pers, beg duit, boleh sebagai pelaris dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sebenarnya amalan ini, menyimpan tangkal azimat ini telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam lillazi ra'a fi yadihi halqatan min safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki yang mana Nabi lihat lelaki itu pakai suatu gelung besi pada berwarna kuning pada lengan dia. Dia pakai satu gelung besi. Nabi tanya, "Ma haza? Apa ni?" Kata lelaki itu, faqala minal wahinah. Aku pakai ni tangkal pendinding daripada lemah. Maknanya dia nak jadi kuat, maka dia pakai tangkal itu. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anziha, cabut. Nabi perintah supaya cabut. Fa innaha la taziduka illa wahna. Sesungguhnya ia tidak menambah kepada kamu kekuatan, melainkan kamu akan jadi makin lemah. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Sesungguhnya kalau engkau mati dan tangkal itu berada pada kamu, kamu tak akan berjaya selamanya. Tuan-tuan, daripada hadis ni kita boleh tahu bahawa Nabi mengisyaratkan sesuatu. Pakai tangkal kuat akan jadi lemah. Pakai tangkal azimat, kecantikan untuk jadi cantik, akan jadi lambat laun jadi hodoh.
pakai tangkal pelaris, pakai azimat ke untuk melariskan perniagaan, akan jadi muflis. Itu sebenarnya yang Nabi nak bagi tahu. Sebab tu tuan-tuan, hadirin hadirat, jangan percaya kepada tangkal. Saya ada satu kes berlaku di area Kuantan, Kampung Padang. Seorang wanita ni, dia datang jumpa, dia kata dia mengalami gangguan misteri. Bermulanya kata dia ada lembaga berambut panjang, lembaga wanita berambut panjang, berbaju putih, ikut dia balik ke rumah. Masa tu dia pergi Mega Mall, Berjaya Mega Mall. Tuan-tuan tahu dekat Mega Mall tu kan ada satu kawasan kumbahan tu, septik tu, kawasan kumbahan yang proses loji air, loji indah water tu. Dia kata nampak perempuan tu datang daripada situ, ikut dia sampai rumah, mengikut dia balik. Dan saya tanya dia, apa amalan dia? Dia kata dia tak ada amal apa-apa. Cuma dia kata dia ingat nenek dia pernah bagi atau ajar kepadanya ilmu syarat tubuh. Ilmu syarat tubuh. Supaya dia nampak cantik, nampak sentiasa muda. Kalau kita kata ilmu susuk lah, istilah lainnya susuk dan sebagainya. Saya tanya suami dia, malam-malam macam mana keadaan isteri? Dia kata kalau dia bangun pukul 3 pagi, 4 pagi, dia terkejut, dia tengok isteri memang muka dia bersinar. Bukan sebab pakai handphone, orang sekarang ni tengah-tengah malam pun pakai handphone bersinar muka. Bukan macam tu, tapi ni betul-betul. Masa tu tahun saya ingat 2007-2008, masa tu handphone pun tak ada kamera lagi. Dia kata muka dia macam cantik. Jadi bila kita minta dia buang, dia tak nak, dia kata sayang suami. Sebab tu abang-abang janganlah kerana sayang nak nampak isteri cantik suruh dia pakai benda-benda yang sesat. Berilah SK2 ke, silap saya promosi pula live FB. Okey. Cukuplah kita amalkan apa yang Nabi ajar. Baik. Jadi dalam kes ni, dalam kes perempuan tadi, nampak dia pada permulaan amalkan ilmu itu untuk kecantikan. Tapi lambat laun ilmu tu akan makan diri. Dan gangguan itu berlaku berterusan sehingga akhirnya dia kata muka dia nampak macam berkudis, berlubang. Daripada nak cantik jadi tak cantik. Kena ingat orang yang pakai tangkal, kalau nak laris dia akan jadi muflis. Kalau nak cantik dia akan jadi hodoh. Kalau nak kuat dia akan jadi lemah. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis ni. Okey, seterusnya yang kelima, penyelewengan yang kelima, iaitu bayaran pengeras dan juga pemutus ubat. Setiap kali melakukan rawatan, Tok Moh akan minta pelanggannya untuk membayar pengeras atau mahar berjumlah 1 sen, 50 sen, atau kain batik lepas, jarum atau pisau, atau sebiji ibu garam dan sebagainya. Kata Tok Moh, ia hanya satu amalan adat kebiasaan berubat sahaja. Namun Tok Moh tegaskan, jika tidak disediakan pengeras, besar kemungkinan penyakit itu akan datang semula atau sesuatu yang memudaratkan akan menimpanya. Jadi ini kadang-kadang berlaku macam tu. Tuan-tuan tahu tak? Kadang-kadang jumlah pengeras ni benda yang tak logik. Dia minta rawat lebih kurang setengah jam, 1 jam, tapi dia minta maharnya 25 sen. Harga minyak pun 1 liter pun sekarang dah RM1.67 tak silap saya. Upah Tok Moh tu bawa naik kereta daripada rumah pun tak lepas. Jadi kenapa diminta perkara sedemikian? Kita tengok ada hadis Nabi melarang perbuatan memberi sesuatu kepada sembahan. Kita tengok An Tariq bin Shihab, daripada Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala rajulun al jannah fi zubab, seorang lelaki masuk ke dalam syurga kerana seekor lalat. Wa dakhala rajulun an-nar fi zubab, dan seorang lelaki juga boleh masuk ke neraka kerana seekor lalat. Qalu, bertanya para sahabat, wa kaifa zalika ya Rasulullah, macam mana boleh berlaku macam tu? Lelaki kerana seekor lalat orang tu boleh masuk syurga, dan kerana seekor lalat juga orang itu masuk neraka. Kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanam, telah berjalan 2 orang lelaki yang mana mereka berjalan tu melalui suatu kaum yang mana kaum itu mempunyai berhala.
la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Tak boleh sesiapa pun melepasi kaum itu, kampung itu, kecuali mereka mengorbankan atau memberikan sesuatu kepada berhala itu. Faqalu li ahadihima, maka berkata orang kampung itu kepada lelaki, dua-dua lelaki ini, salah seorangnya mereka berkata, qarrib, buatlah sembahan, berilah suatu sembahan kepada berhala ini. Qala, kata lelaki itu, laisa indi syai', aku tak ada apa-apa untuk diberikan kepada sembahan kamu itu. Qalu, mereka berkata lagi, qarrib walau zubaba, berilah apa-apa walaupun seekor lalat. Lalat ada nilai tak pada pandangan kita, tuan-tuan? Kita rasa tak ada apa kan, bangkai ataupun semut, tak ada apa, kita penyek-penyek je. Tapi dia kata, buatlah, berilah walaupun sesuatu yang tidak ada harga, iaitu seekor lalat. Faqarrib zubaba, faqarraba zubaba, lalu lelaki itu memberikan seekor lalat yang dah mati kepada, diletak je depan berhala tu sebagai tanda pemberian. Faqallu sabilahu, maka mereka orang kampung itu memberikan laluan kepada lelaki tersebut. Fadakhalan nar, Nabi kata orang ini masuk neraka. Wa qalu lil akhar, kata orang kampung itu kepada seorang lelaki, qarrib, berilah, buatlah pemberian kepada berhala ini. Faqala, kata lelaki itu, ma kuntu li aqraba li ahadin syai'an min dunillah, aku tak akan beri apa-apa pun kepada sesuatu kecuali Allah. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah, lalu orang kampung ni buat apa? Dia bunuh lelaki tersebut, dan lelaki itu Nabi bersabda, Nabi kata masuk syurga. Bayangkanlah, lalat saja pun boleh menyebabkan kita masuk syurga atau masuk neraka. Sebab itu tuan-tuan, kalau pergi pusat-pusat rawatan yang mana menetapkan pengeras ke bayaran yang pelik-pelik, dia minta apa, ibu garam, minta pulut kuning, atau minta ayam panggang yang tak dimasak dengan garam, tak ada campuran. Kalau dia minta ayam Kentucky, lainlah, sebab tu memang untuk dia makan. Tapi kalau minta ayam yang kita rasa pelik, ayam panggang, tak boleh letak garam, tak boleh letak pedas, lada. Biasa itu adalah untuk dibuang ancak kepada sahabat dia yang membantu dia dalam rawatan. Okey, baik, seterusnya yang keenam. Penyelewengan yang keenam, menilik atau scan. Tok Moh sangat terkenal dengan pandangan batinnya. Kata orang, Tok Moh ini seorang wali Allah yang kasyaf. Dia boleh tahu apa jenis pesakit dengan hanya melihat tapak tangan dan muka pesakit. Tok Moh juga boleh melihat jenis dan jumlah makhluk halus yang berdiami tubuh dan kediaman pesakit. Selain itu, Tok Moh juga boleh meneka keadaan seorang pesakit hanya dengan menghitung tarikh lahirnya. Ajaibnya, kebanyakan tilikan dan ramalannya tepat dan betul. Ada kan kadang-kadang kita pergi rumah perawat itu, kita sampai tak bercakap lagi dia dah tahu nama kita. Nama awak Mahyudin lah. Awak ni asal dari Terengganu kan? Awak ni ada sakit ni kan? Kita pun terkejut, macam mana dia tahu? Dia boleh baca hati kita, dia boleh baca fikiran kita. Ini saya nak cerita rahsia yang berlaku. Dah ada banyak dah ulama kaji ataupun bahaskan tentang perkara ini. Baik, ini antara dalil daripada hadis Wa fi riwayat lil Bukhari, ada satu riwayat daripada Imam Bukhari, an Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sayyidatina Aisyah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikah tanzilu fil al-anan, sesungguhnya malaikat itu turun di suatu tempat yang dipanggil al-anan, wa huwa as-sahab, iaitu awan. Wallahu alam bagaimana bentuknya, adakah awan yang kita lihat ini atau langit yang kita lihat ini, kita tak tahu. Tapi malaikat akan turun daripada langit ke tempat tersebut. Fatazkuru al-amra qudiya fis sama, lalu mereka ni, malaikat ni bercerita sesama mereka tentang apa perkara yang Allah tentukan akan berlaku. Apa yang akan berlaku Allah dah tertulis di Lauh Mahfuz, dan malaikat ini turun dan bercerita tentang perkara tersebut. Fayastarikus syaitanus sam'a, maka syaitan pun datang mendengar, datang mencuri-curi mendengar apa yang dibincangkan oleh malaikat.
fayuhihi ilal kuhan, lalu dia bila dengar cerita tentang apa yang akan berlaku ni, dia akan pergi kepada kuhan ataupun bomoh pawan dukun ini, fayakzibuna ma'aha mi'ata kazbah min indi anfusihim. Sambil-sambil dia cerita tentang apa yang dia dengar daripada bomoh tu, dia akan tambah lagi cerita-cerita lain. Kan? Kita manusia pun sama. Satu kajian dilakukan, ini profesor saya masa kat UIA dulu, saya pernah dia bercerita. Dia kata ada seorang pensyarah di UKM nak buat kajian tentang betul ke orang cakap, kita cakap kalau kita bagi tahu kepada manusia satu patah perkataan, dia akan tambah menjadi 10 patah perkataan. Jadi dia buat macam ni. Dalam kelas, dia cakap pada pelajar-pelajar, dia kata, saya suka betul tengok si, contoh nama si Aminah ni. Dia cakap, profesor tu cakap, saya suka tengok si Aminah ni. Dia cakap macam tu je. Dan dia membiarkan para pelajar ini bercakap-cakap. Dia kata selepas 3 bulan, dia mendengar khabaran, ada orang tanya dia, Prof, betul ke Prof ni, saya dengar cerita dah kahwin dengan Aminah dan dapat anak. Jadi dia tanya macam mana tahu, dia kata ada orang cerita. Rupanya bila diselidiki, daripada perkataan pertama dia kata saya suka tengok Aminah, tak bermaksud dia suka tengok je. Tapi orang telah mula menambah-nambah cerita. Prof ni ada hubungan, Prof ni suka bercinta, dah kahwin dapat anak dan sebagainya. Selepas 3 bulan dia kata betul lah, satu perkataan kita akan ditambah-tambah lagi oleh orang sekeliling. Apatah lagi syaitan. Syaitan ini dia dengar cerita daripada malaikat, dia sampaikan kepada para pawang, bomoh dan dukun, dia akan tambahkan lagi. Daripada satu cerita tambah, Nabi kata apa? Fayakzibuna ma'aha mi'ata kazbah. Satu cerita benar ditambah 100 cerita bohong. Dan tuan-tuan boleh tengok ni, kisah Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi berdepan dengan ahli sihir yang kasyaf. Saya baca dalam satu kitab. Tuan-tuan kenal Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi? Biasa dengar nama kan? Seorang pemerintah dalam kerajaan Bani Umayyah yang sangat kejam. Pada masa tu dikhabarkan kepada Hajjaj ni, ada seorang ni dia boleh baca minda orang, dia boleh baca hati orang. Dia tengok je, dia kata, kamu ni segini, kamu ni sebenarnya dalam kepala kamu fikir macam ni. Lalu dipanggil lelaki tu datang ke istananya, dia kata, sambil duduk dia ambil batu kerikil. Dia ambil batu kerikil yang ada di tepi dia, dia pun bilang. Dia bilang. Dan dia kata pada ahli sihir tadi, sekarang aku nak kamu teka berapa biji batu kerikil dalam tangan aku. Kemudian kata si lelaki itu, dalam tangan kamu ada batu kerikil jumlahnya sekian. Katakan 13 biji. Ada 13 biji batu kerikil dalam tangan kamu. Hajjaj letak tepi, ambil pula batu kerikil sebelah satu lagi, ambil. Dia tak bilang, terus dia tanya, sekarang cuba teka berapa bilangan batu kerikil dalam tangan aku. Ahli sihir tu kata, puas dia, tengok. Aku tak tahu berapa. Lalu Hajjaj letak. Dia tanya, aku nak tanya kamu, kenapa yang pertama tadi aku ambil dari sebelah sini, kamu tahu jumlah dia? Aku ambil daripada sebelah sini, kamu tak tahu jumlah dia. Kata ahli sihir ni, dia kata, ketika engkau ambil ni, engkau bilang ada 13 biji ni, korin engkau yang berada bersama engkau memberitahu korin aku. Jumlahnya 13 biji dan aku boleh teka. Boleh cakap dengan tepat sebenarnya ada 13 biji. Kali kedua engkau ambil, engkau tak bilang. Korin kau tak tahu, korin aku pun tak tahu, aku lagi tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, sebenarnya orang yang boleh membaca fikiran, hati ni, kasyaf ni dipanggil kasyaf syaitan. Ada kasyaf malaikat, itu kita cerita bab lain lah. Itu terjadi kepada ahli-ahli sufi ataupun orang-orang yang wali-wali Allah yang hampir kepada Allah. Itu berlaku sangat jarang. Tapi kalau yang jenis boleh menunjuk-nunjuk ni, kejap belakang tuan-tuan ada 3 ekor, belakang puan-puan ada 5 ekor. Itu totally menggunakan korin atau khadam dia. Dan kalau dia tak guna korin pun dia menipu. Dia tak nampak pun dia menipu. Saya ada kawan saya dulu, dia dah taubat. Saya tanya dia, dulu saya dengar awak boleh tangkap jin isi dalam botol. Dia kata betul.
Orang kampung kata saya boleh tangkap jin. Sebenarnya saya tak boleh pun, saya tak reti pun. Jadi bila saya buat botol tu, saya berlakon je isi jin dalam botol, padahal saya tak buat boleh. Itu kadang-kadang ada peringkat sampai tu dia menipu. Baik, jadi kisah ni menunjukkan bahawa ada penggunaan korin dalam inilah kita kata kasyaf atau ni boleh. Okey. Penyelewengan yang ketujuh, rawatan jarak jauh. Antara kebolehan Tok Moh ni ialah mampu merawat pesakit dari jauh. Pesakit yang datang hanya diberikan sebatang lidi yang diukur mengikut hasta pesakit. Tok Moh cakap pada pesakit, jika malam nanti, jika ada rasa orang datang urut lengan dia, jangan takut. Pada malam itu pesakit rasa lengannya seperti ada orang urut. Ini berlaku pada saya masa saya tingkatan 3. Lengan terseliuh, bawa pada bomba patah, diukur lah. Dia ambil lidi, diukur. Okey, panjang ni. Tak apalah, balik dia kata. Kadang-kadang kalau rasa ada orang urut tu, jangan takut lah. Jadi malam tu rasalah. Jadi sebenarnya perkara ni, adakah boleh rawatan jarak jauh atau ambil barang sihir dari jauh? Ada banyak kes dia kata puan ni sakit ni, nanti saya ambil barang sihir, tiba-tiba dia pergi kat belakang rumah, pum, keluar satu bungkus kain kuning, ni barang sihir tu, ditanam di belakang rumah. Cuba tengok hadis Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira. Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labib bin Asam. Hatta kana yara annahu ya'ti nisa wa la ya'tiha. Ni hadisnya panjang, hadis dalam Sahih Bukhari. Apa Nabi buat? Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bi'ra hatta sakhrajahu. Nabi bila disihir tu, Nabi diberitahu malaikat di mana barang sihir itu diletak. Nabi sendiri, ada kata riwayatnya, sahabat Nabi pergi ke telaga tu, pergi ambil barang tu. Tak ada Nabi duduk kat rumah tarik barang tu, tak ada. Kalau ikut sirah Nabi, itulah yang Nabi buat. Nabi pergi ambil, pergi keluarkan sendiri barang sihir. Sebab sihir ini adalah ikatan. Selagi mana terikat, selagi tu orang tu akan kena rasa kesan sihir. Kena buka. Dan kebolehan mengambil barang, membawa barang-barang yang tak ada depan mata. Contoh disakit-sakit, tiba-tiba muntah, keluar kaca, muntah-muntah keluar paku, muntah-muntah keluar darah. Ada di Kuantan hari itu, satu di hospital HTAA, muntah, bukan HTAA, minta maaf, saya ada kes lah, dia muntah, darahnya keluar hampir setengah baldi. Pelik, kata dia kena santau, tapi darah dalam tubuhnya tak kurang. Sebenarnya benda yang boleh bawa barang daripada jauh ni salah satunya ifrit. Dalam Quran surah An-Naml ayat 39, ifrit mengaku, dia kata apa? Qala ifritum minal jin, kata ifrit daripada kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqami, aku boleh bawa singgah sana Balqis kepada engkau wahai Sulaiman sebelum engkau bangun daripada tempat dudukmu, wa inni alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya aku kuat lagi amanah. Maknanya ifrit mengaku dia boleh bawa barang yang tak ada depan Nabi Sulaiman, dia boleh bawa. Begitu juga yang sekarang, mereka boleh adakan apa yang tidak ada depan mata. Perkara ke-8, penyelewengan yang ke-8. Sebelum saya berhenti slide yang ke-9, itu slide terakhir. Sikit tuan-tuan, sabar. Nampak macam dah penat lah. Tak lagi. Saya dah penat dah ke depan ni. Okey, perkara ke-8 iaitu menangkap jin, hantu dan juga syaitan. Ini banyak berlaku. Dia kata dia boleh tangkap jin, tangkap syaitan. Kita tengok hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ifritan minal jin ja'ala yaftiku alayya al-barihah." Ifrit daripada kalangan jin ini telah datang mengganggu aku ketika solat subuh, liyaqta'a alayya solat, supaya aku berhenti daripada solat. Bayangkan tuan-tuan, Nabi SAW, manusia yang paling Allah jaga, masa solat pun ifrit boleh datang ganggu, apatah kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sembahyang tu akad takbir tak jadi, Allahu Akbar tak jadi, angkat lagi, itu tanda syaitan waswas al-khannas tu datang. Jadi ulama kata kalau kali ketiga angkat takbir tak masuk juga dia, pedulikan, jangan layan. Sebab kalau tuan-tuan layan sampai ke-4, ke-5, dia akan lekat. Syaitan tu tahu kelemahan kita, dia akan ganggu setiap kali kita nak solat. Sebab tu jangan layan. Ulama kata walaupun kali ketiga dah rasa macam tak datang zuk, pedulikan, kira jalan je,
Solat terus. Sebab tu tuan-tuan, masa solat pun iblis, syaitan, jin boleh datang, apatah lagi dalam keadaan kita sebegini. Kemudian apa kata Nabi lagi? Wa innallaha amkanani minhu faza'atuhu. Allah memberikan aku kebolehan masa tu untuk tangkap dia, lalu aku tangkap dia. Falaqad hamamtu an urbitahu ila janbin sariyah min sawaril masjid. Dan aku nak sangat nak ikat jin ni, ifrit ni di salah satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Ni tengok, Nabi boleh tangkap dan Nabi nak ikat. Nabi kata aku nak ikat ni. Hatta tusbihu, sehingga datanglah waktu subuh, aku nak ikat ni sehingga kalau boleh lepas matahari terbit, tanzuruna ilaihi ajmaun, supaya kamu semua boleh tengok ifrit ini, au kullukum, atau sebahagian kamu. Summa zakartu qaula akhi Sulaiman. Kemudian aku tiba-tiba teringat, kata Nabi, aku teringat kata-kata sahabat aku, saudara aku, iaitu Sulaiman alaihi salam dalam Quran, Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faraddahullahu khasi'ah. Aku dah dapat tangkap dan nak ikat ni supaya kamu boleh tengok pada pagi esok. Tiba-tiba aku teringat doa saudara aku Sulaiman. Kata Sulaiman, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkan dosa aku dan berikan kepadaku kekuasaan yang engkau tidak beri pada orang lain selepas pada aku. Nabi Sulaiman doa kebolehan memahami bahasa haiwan, kebolehan menguasai jin, kebolehan menguasai angin, awan dan sebagainya yang Nabi Sulaiman dapat. Nabi Sulaiman kata, kalau boleh ya Allah, jangan dah beri pada aku, pada orang selepas pada aku. Jadi Nabi Muhammad yang lahir selepas Nabi Sulaiman, Nabi kata aku teringat doa tu, maka aku lepaskan ifrit tu. Kalau tidak, memang kamu semua boleh tengok ifrit itu. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, janganlah buat suatu perkara yang Nabi sendiri tak nak buat. Nabi tak nak buat benda tu sebab teringat hormat pada Nabi Sulaiman. Jadi akhlak yang Nabi tunjuk ialah hormat permintaan Nabi-Nabi terdahulu. Kalau ada bomoh pawang yang kata boleh tangkap jin, sebenarnya dia ni, nak kata umat Nabi Muhammad pun saya tak pasti. Sebabnya tak nak ikut apa yang Nabi tunjukkan daripada sifat-sifat yang baik. Okey? Contoh ini kalau ada audio ni, tuan-tuan boleh tengok dalam Astro ni, Astro Awan ni, pakar tangkap jin tampil bantu Masjid Tedung Melaka. Kan ada kes hari tu, penghadang ni solat ni tiba-tiba bergerak gimana. Datanglah ustaz ni datuk ni pengurusi masjid. Jadi ustaz ni kata dia boleh tangkap jin. Dia kata jin yang ada dekat masjid tu berusia 400 juta tahun. Tuan-tuan boleh tengok ni Sa'ad Jaafar ni, pakar buru dan tangkap jin syaitan. Saya tengok kadang saya malu bila sebab dia panggil ustaz kan. Tu saya kata tadi, ustaz zaman sekarang yang jenis ni susah nak cakap. 400 juta tahun dahulu dia kata jin tu dah ada dah mendiami kawasan ni, dan jin itulah yang menggerakkan ni. Cara dirawatnya ialah dia gunakan anak dia. Anak dia tu macam seolah menurun ni. Dan jin tu masuk dalam tubuh anak dia, jin ni bercakap. Dia kata dia lihat jin tu berbentuk macam monyet, berusia lebih 400 juta tahun. 4 juta ke 400 juta. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube video ni ada. Jadi sebenarnya cara-cara ni nampak menjadi bahan lawak kepada orang bukan Islam. Dia kata kelakarlah dalam Islam ni ustaz-ustaz ni boleh tangkap jin. Nabi sendiri tak buat. Sebab tu tuan-tuan, hindarilah daripada mendapatkan rawatan daripada mereka-mereka yang mendakwa boleh tangkap jin, boleh kira jin dan sebagainya. Okey, saya teruskan yang ke-9, yang terakhir, bedah batin. Okey, bedah batin. Tuan-tuan, berapa orang yang tak pernah dapatkan rawatan bedah batin? Angkat tangan. Ramai Ramai yang tak dapatkan rawatan. Tapi ada sebahagian daripada kita yang pergi jumpa Tok Bomoh yang boleh buat rawatan bedah batin. Untuk buang apa? Contoh batu karang. Tok Bomoh tu datang ni, berlaku di satu tempat di Kuantan. Pesakit tu cerita kat saya, Bomoh tu
Gosok dekat tepi ni, ambil pisau mesin, ditores sikit, dia masukkan straw. Straw sedut, keluar batu karang. Sekali rawatan 200.5. Dia kata nampaklah darah tu keluar, tapi bila cek tak ada pun kesan torehan. Jadi saya kata cuba pergi cek dengan doktor, scan, tengok ada tak lagi batu. Tengok ada lagi. Dah kena tipu. Yang dekat Sabah RM19,000 kena tipu dengan bomoh yang buang batu karang. Ada yang nipu dan ada yang guna jin macam tadi kan. Dia boleh minta khadam dia bawakan batu-batu daripada mana tah dia boleh keluarkan. Jadi bila dia gosok-gosok tu, jin pun datang bagi, pop dia keluar. Ni batu karang. Gosok-gosok, keluar paku. Gosok-gosok, keluar kaca. Ini barang-barang sihir yang kamu kena. Sebenarnya itu satu bentuk penipuan. Bedah batin, Tok Moh juga popular dalam masyarakat kerana mampu menjalankan pembedahan secara batin bagi mengeluarkan pelbagai bahan yang dikatakan menjadi punca penyakit. Ada kali dikeluarkan kaca, paku, duri, batu dari tubuh pesakit. Dengan hanya menggunakan pisau kecil dan gunting, Tok Moh terus membedah pesakitnya secara spontan di tengah-tengah orang ramai. Anehnya tiada kesan luka pada tubuh pesakit walau kelihatan ada darah yang meleleh keluar. Kata Tok Moh, ni kata dia, Nabi SAW sendiri pernah menjalani pembedahan secara batin sebanyak 2 kali. Pandai pula dia baca sejarah Nabi. Nabi betul pernah dibedah secara makrifat oleh malaikat ketika Nabi kecil di rumah Halimatus Sa'diyah, dan kali kedua ketika Nabi nak di Isra' Mi'rajkan. Tapi yang bedah tu malaikat, bukannya manusia biasa. Dan digunakan kaedah bedah tu dengan izin Allah. Yang ni masalahnya banyakkan guna khadam. Dia ada 2 bentuk penipuan. Sama ada bedah batin ni ditipu, dia gunakan silap mata. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ada pendedahan tentang perkara ni, ataupun boleh jadi digunakan makhluk qarin sahabat dia ni. Baik, kita tengok dari sudut undang-undang. Ini bedah batin ni sebenarnya pembedahan batin mula-mula muncul di Filipina pada tahun 1940. Lentrio Terte dan muridnya Tony Ampau ialah anggota Kesatuan Spiritual Kristian Filipina telah melakukan pembedahan batin. Menerusi kesatuan Kristian tersebut, kedua-dua tokoh ini telah melatih murid-murid baru bagi tujuan mengembangkan kaedah pembedah batin. Ini kalau kita kata bedah batin tu daripada Islam, silap. Tidak ada, Nabi tak pernah tunjuk pada sahabat, hatta Nabi tak pernah hajar pada sahabat bedah-bedah batin ini. Okey, next. Di Brazil, pembedahan batin juga berlaku dan terkenal di Brazil. Salah seorang pengamal pembedahan batin di Brazil yang paling terkenal ialah Di Farias. Sebelum mengamalkan pembedahan batin, beliau adalah seorang bomoh dan dianggap oleh setengah masyarakat di Brazil sebagai Tuhan. Macam Ayah Pin lah, pernah dianggap sebagai Tuhan di Malaysia. Tuhan Harun dan sebagainya. Seterusnya, tuan-tuan tengok, ini di Amerika. Di Amerika tahun 1974 telah ada suatu arahan atau keputusan daripada Federal Trade Commission, Suruhanjaya Perniagaan Persekutuan di Amerika, tentang bedah batin. Apa bedah batin dalam masyarakat barat dipanggil psychic surgery. Bateri habis dah. Dipanggil psychic surgery, iaitu bedah batin. Dia kata apa? The so-called psychic surgery performed in the Philippines in bla 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 bla. Dia kata sebenarnya penipuan. Di mana ayat dia? Sebenarnya tidak berlaku pembedah batin. Bahkan sesiapa yang membawa kaedah bedah batin di Amerika, dia akan tangkap dan dikira sebagai satu kesalahan. Tuan-tuan bayangkan, negara barat pun dah tolak bedah batin, tiba-tiba kat Malaysia, wah, terkenalnya bedah batin. Pakai spana, ada yang pakai pahat. Kalau tuan-tuan tengok ada dalam video pakai pahat, yang beratur tu hampir 200 orang. Dia pergi kat ni, pahat, okey, keluar. Setiap sakit dirawat selama lebih kurang tak sampai 10 saat, keluarkan penyakit-penyakit tu dan sebagainya. Okey, next. Di Malaysia, di bawah Jabatan Mufti Wilayah dan juga Mufti Melaka telah diharamkan bedah batin. Next. Okey. Di Kementerian Kesihatan Malaysia, next. Ni. Akta Undang-Undang Malaysia, Akta 775, amalan-amalan ini sebenarnya tidak dibenarkan. Perkara haram dalam amalan perubatan tradisional yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, bedah batin tak dibenarkan.
Next. Jenayah dalam dunia perbomohan. Jenayah dalam dunia perbomohan. Ini tuan-tuan kenal. Kita sepatutnya berhenti pukul apa Ustaz? 10.30. 10.30. Saya ada masa lebih kurang 5 minit lagi. Kenal? Kenal. Sebab ni orang berlakunya kes di Pahang, di Raub. Tapi tuan-tuan tahu tak? Sebelum. Okey. Kami dalam Jawatankuasa Kajian Lanjut Undang-Undang Sihir Malaysia, kami beruntung kerana ada seorang pakar forensik daripada Bukit Aman, Tuan Amidun Anan. Kalau kes-kes berprofil tinggi, beliaulah antara individu yang akan dipanggil. Dan dalam tim kami, beliau jadi salah seorang daripada ahli. Beliau cerita tentang Juraimi. Juraimi pernah cerita, kata kalau kes Mona Fendi ni, sebenarnya mereka juga ada mengambil bahagian tertentu daripada tubuh manusia untuk dijadikan tangkal. Dia kata masa di soal siasat dalam tu, kata Juraimi, dia kata, tuan tahu tak, dulu pernah pihak polis jumpa 3 atau 4 mayat wanita dekat Sungai Kelang, dekat Kuala, dalam keadaan mayat itu tak ada ni, depan ni, bahagian perut ni tak ada kulit. Dia kata saya yang ambil, saya diarahkan untuk bunuh dan ambil bahagian kulit ni, lalu kami keringkan selama 7 hari sampai kering, lalu diukir daripada setiap kulit itu bentuk manusia, patung manusia, dilipat-lipat dan kami dijampikan oleh Mona Fendi dan dijual sebagai tangkal azimat untuk kaki judi. Dijual, kata Tuan Amidul, lebih kurang, tak silap saya tahun tu 29,000 atau 49,000 satu keping. Dan boleh menang, kalau pergi berjudi, boleh menang sehingga 2 hingga 5 juta. Mana berbaloi lah kalau beli dengan harga 40,000 tapi dapat pulangan 5 juta. Itu antara kehebatan bomoh ni. Bomoh seterusnya ialah next. Ini kes di Perak. Bomoh ni dia memang pakar santau. Kalau tuan-tuan baca dalam penghakiman tu, kesnya tuan-tuan boleh rujuk tahun 2005, jilid 1 AMR, All Malaysian Report, muka surat 29. Bomoh ni kata apa? Saya nak bunuh si mati ni, Hasliza ni, saya cuba santau dia beberapa kali. Saya adalah bomoh yang terkenal di utara, kata. Dia kata, saya adalah bomoh santau yang terkenal di utara dan saya cuba santau si mati, tak look sebab si mati ada pakai azimat dalam baju dalam. Lalu kami bunuh dia, kami patahkan leher, buang umban ke dalam gaung. Jadi tuan-tuan nampak, bomoh pun ada yang cuba bunuh manusia guna santau. Tapi bila tak berjaya, dia bunuh secara fizikal. Next. Kes Tamui Cho versus PP lawan public prosecutor. Kes tahun 1987, jilid 1 Malayan Law Journal, muka surat 267. Tuan-tuan boleh baca kes ni, dia bunuh 2 orang budak. Apa yang dia buat ialah dia hiris jari budak ni dan mereka hisap darah daripada tubuh budak tu dalam ritual ilmu hitam. Kes ni berlaku di Pahang, di Temerloh. Francis anak lelaki Anthony Sami lawan public prosecutor, kes tahun 2003, jilid 2 Malayan Law Journal, muka surat 49. Kesnya dia nak menang loteri, nak judi. Dia pergi jumpa bomoh. Bomoh kata, kamu cari kepala satu manusia, aku nak puja. Lalu dia pergilah ke ladang kelapa sawit, dia penggal kepala satu warga Bangladesh, dia bawa ke rumah Tok Bomoh. Sebelum sampai rumah Tok Bomoh, polis tahan dia. Dia ni yang bunuh warga Bangladesh ditangkap, dituduh. Tapi bomoh yang nak buat tu tak ada apa-apa tindakan. Next. Baik, next. Baik, saya cerita sikit tentang apa yang Malaysia kerajaan kita tengah buat. Antaranya ialah diwujudkan garis panduan amalan pengubatan Islam di bawah bahagian perubatan tradisional dan komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia didefinisikan apa itu perubatan Islam. Antaranya ialah menggunakan ayat Quran, doa yang bersumber dari hadis atau amalan salafus soleh. Baik, tuan-tuan, masa untuk saya lajukan ya. Ini yang pertama. Yang keduanya, di bawah sekarang ni akan berkuat kuasa iaitu Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari
Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari Akta 775. Kena daftar dengan Kementerian Kesihatan bagi perawat tradisional. Kalau tak berdaftar, kalau ditangkap boleh didenda tak kurang bukan tak kurang 30,000 tak lebih 30,000 atau penjara tak lebih 2 tahun. Bagi kesalahan kali kedua dan seterusnya, denda tak lebih 50,000 atau penjara tak lebih 3 tahun. Jadi sekarang ni Kementerian Kesihatan Malaysia tengah buat engagement dengan public untuk maklumkan perkara ni. Seterusnya di Selangor saya sarankanlah supaya di Pahang, Jabatan Mufti Negeri Pahang, Ustaz Zahari dan sahabat-sahabat daripada JAIB sendiri, ini apa yang dibuat di Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor keluarkan senarai pusat rawatan Islam yang diiktiraf melalui satu perkeliling. Ada 16 pusat rawatan yang diiktiraf. Dengan cara ini masyarakat akan lebih yakin dan rasa selamat sebab mereka ditapis. Seterusnya, ini senarai 16 pusat rawatan tersebut. Next, MQA, Agensi Kelaikan Malaysia, juga ada menawarkan kursus diploma atau ijazah sarjana muda perubatan tradisional dan komplementari di universiti. Malangnya sampai hari ini tidak ada mana-mana universiti yang sanggup lagi tawarkan degree atau diploma dalam amalan pengubatan Islam. Sedih kita rasa benda tu sepatutnya kita ambil peluang, tapi sampai sekarang tak ada universiti lagi yang sanggup. Saya cuba bantu beberapa IPT tapi nampak gaya macam tak berapa dapat sambutan. Ini kita dah Jawatan Kuasa Kajian Lanjut Undang-Undang Sihir telah bentangkan kepada pihak JAKIM, dan Astro pun dah pernah interview kami untuk sesi ini. Next, kita dah serahkan laporan Undang-Undang Jenayah Sihir ni, draftnya kepada pihak JAKIM. Next, dan terakhirnya kami bangunkan iShifa yang saya cerita tadi. Iaitu apa iShifa? Next, instrumen untuk mengukur tahap kepatuhan aspek akidah dan syariah dalam kalangan perawat pengamal perubatan tradisional dan komplementari. Ini projek yang saya dah laksanakan, dah siap, dan kita dah bentangkan dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Next, yang bangunkannya itulah yang masih kalau tengok dalam gambar tu, antaranya almarhum Datuk Harundin. Kemudian sebelah kiri Datuk Harundin itu guru saya sekarang, Dr. Jahid Siddiq, masih lagi ada Tuan Guru. Kemudian ada lagi pengarah Darul Quran JAKIM pada masa itu. Kemudian di belakang tu wanita perempuan 2 orang di tepi saya itu adalah pegawai doktor di Kementerian Kesihatan Malaysia. Maknanya kami bangunkan iShifa ni dengan menggunakan pelbagai kepakaran daripada perawat Islam, daripada pakar Quran, daripada pejabat agama Islam, dan juga daripada doktor-doktor moden. Dan slide yang terakhir, inilah kerangka. Next, kerangka ataupun perkara-perkara yang kita akan nilai dalam iShifa itu: bacaan ruqyah, amalan perawat, kaedah rawatan, kaedah mengesam penyakit, rawatan, bahan rawatan, etika perawat, pendidikan perawat, dan pengalaman. Dan dijadi dalam bentuknya. Next, ni bentuk dia. Yang ni saya tak perlu terangkan sebab panjang. Dan akhir sekali, saya ucap terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang telah sudi mendengar, dan terima kasih pada Jabatan Mufti. Saya akhiri dulu slot saya ni. Saya mohon maaf lah kalau apa yang saya bentangkan ini mungkin tidak selari dengan pandangan tuan-tuan. Boleh jadi tuan-tuan ada hujah, ada pengalaman yang lebih luas, tapi apa yang saya bentangkan ni berdasarkan kajian, pembacaan, dan juga ilmu yang saya dapat daripada tokoh-tokoh dan juga daripada guru saya sendiri. Wallahu alam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada tuan pengerusi majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis akan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mahidin yang telah pun bersama-sama dengan kita untuk sesi yang pertama dalam membicarakan berkenaan dengan kesuksesan pemerintahan. Dan insyaAllah setelah ini kita dah siap. Kemudian kita akan sambung semula untuk kita bicarakan berkenaan dengan slot yang kedua. Tujuannya tuan-tuan adalah untuk memberikan kepada kepada kita masyarakat Islam, sebab
Habis sebut tentang pembunuhan ini begitu dekat dulu. Dulu sampai sekarang. Jadi kita nak ubah kepada cara yang lebih baik, cara Islam. Jadi pelaksanaan Islam dalam kehidupan kita secara menyeluruh. Jadi insyaAllah juga tidak dengan perubatan yang telah disebutkan oleh Tuan kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Mahidin, dan kita rehat sebentar dan insyaAllah kita akan sambung untuk solat yang kedua. Okay. Terima kasih.